salli ala Muhammad. Dah dengar, bila kemud pula kita cuba pertahankan akan dia. Bila rukuk sat lagi terkeluar tak? Dah rukuk terbuka lah balik dah. Maka bila rukuk terkeluar, tak batas semayang. Faham mana ibarat? Baik, hukum. Nak buang angin tu pula ketika bila? Rakaat yang pertama. Walhal kita saf di hadapan. Tuan-tuan nak buat apa? Tanya Syekh dulu. Dah, jemaah sampai saf kelima tu. Dah semayang batal dah. Nak buat apa? Nak keluar kot mana? Baik, ini yang dia katakan dengar dah. Sebab tu kita ulang banyak kali dah. Syal ni tuan-tuan satu perkara yang begitu penting yang dipakai oleh Nabi SAW. Dah, orang perempuan panggil syal, orang kita panggil, bagi laki-laki panggil rida. Dah, rida Nabi pakai ke? Banyak hadis menceritakan tuan-tuan. Satu peperangan dah, yang kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku pergi berperang, balik-balik tengok Nabi lah khemah sedang berdoa. Pergi perang balik lebih kurang setengah jam, balik pula nampak Nabi berdoa tak habis-habis lagi. Pergi kali ketiga, nampak pula Nabi berdoa sampai tak habis lagi, sehingga jatuh ridaknya. Tu hadis kata. Apa tu ridak? Syal lah. Baik, guna syal lagi lagu mana? Di antaranya tuan-tuan, atau dipanggil ridak, dengar dah, apa yang tuan boleh buat tatkala setelah batal wuduk. Kalau agak-agak boleh jalan, jalan. Kalau tak ada ruangan, terus duduk tunggu sampai habis sembahyang. Habis tu ustaz, yang di antara keduanya tak batal ke? Tak putus saf ke? Jawabnya tidak terputus saf, kerana itu tiang yang baru datang. Dah faham tak tiang? Tuan-tuan gunakan kaedah ni bila kita sembahyang Jumaat. Orang laki-laki suka bawa budak. Sepatutnya kalau dia cerdik, kalau dia tahu anak dia tak bersunat, dia duduklah hujung sekali, dia letak anaknya di sebelah sana. Tapi duduk tengah-tengah, dia letak anak kita tengah-tengah dah. Tanya dah sunat belum? Contoh, tak sunat lagi. Maka kita niat budak itu merupakan tiang yang baru datang. Dia tiang yang memisahkan di antara dua saf. Artinya, cicak. Kalau terus duduk pun boleh, ataupun paling ke belakang buat begini. Dah, buat begini. Bermakna mudah-mudahan di antara keduanya boleh buka sekejap. Dah, buka kita bolehlah lalu. Kalau buat begini juga tak nak buka, buat lagu mana? Buat begini. Ada Allahumma salli ala. Dah ada yang jenis bangsa tak faham. Baik. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita tengok berasa yang sini sendat sangat, boleh tak kita berjalan di hadapan orang semayang? Ni yang kata Nabi SAW, berjalan di hadapan orang semayang mengakibatkan 40 hari amalan ditolak. Banyak orang mengaji hadis ni tak habis. Ustaz, habis tu lagu mana 40 hari Tuhan tak terima amalan? Kita jawab, benar Tuhan tak terima amalan, melainkan kita istighfar, melainkan kita bertaubat. Kalau bertaubat, Tuhan tariklah balik denda tadi. Fahaman ibarat? Yang dikatakan berjalan di hadapan orang semayang tu lagu mana? Contoh, adik baju pink bangun, mari sini, duduk sini, berdiri. Dah, belakang sikit. Sekiranya melangkaui dua saf, 1 dan 2, kita jalan di hadapannya, tak diiktibar orang berjalan di hadapan orang yang semayang. 1. Yang kedua, sana pun ada orang semayang, kita berjalan di hadapan ni. Khilaf ulama. Setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak usah. Tetapi kalau berjalan di sini, ni saf dia dah, bermakna berjalan di hadapannya. Yang ni tak ada khilaf, bermakna dinamakan berjalan di hadapan orang sedang sembahyang. Duduk, terima kasih. Dah. Maka nak buat lagu mana? Di antarakan ulama ajar, kalau orang nak lalu kita buat begini. Dah. Tak usah buat begini saat lagi dia salam. Dah. Buat begini, jauh sikit. Dah. Nak lalu juga buat begini. Contoh macam kata tadi. Baik. Tetapi sekiranya hak sini tak boleh lalu, hak sini tak boleh lalu, kita pula tak tahan nak terkucil dan sebagainya, bermakna gunakan rida, letak di sini dan jalan, letak di sini dan jalan. Allah tak dinamakan berjalan di hadapan orang yang semayang. Jelas? Dah. Yang ni bukan untuk sepakai-pakai, kerana penggunaannya begitu banyak. Faham ke tidak? Faham, tapi tak beli juga. Allahumma salli ala. Dah. Kuliah datang hamba nak bawa 30 lai. Semua pakat-pakat beli. Dah. Habis.
Jadi kembali kepada masalah tadi, sekiranya kita mencuba mempertahankan sembahyang, maka hukumnya batal sahaja, tidak haram dan tidak berdosa. Selesai. Sambung. Maka kembali kepada as-salah tadi. Ini kita kata dah, ulang balik kembali pada awal. Ada yang perkara bila kita lakukan sembahyang rosak, wajib ulang balik. Macam imam tadi, Allahu Akbar, sembahyang rosak, dia wajib takbir balik. Angkat tangan ni tak wajib. Sebab tu kita kata, kalau imam diuji Allahu Akbar, tak masuklah niat tadi contoh, walhal makmum dah angkat belaka. Apa imam perlu buat? Tutup mic, Allahu Akbar. Dah. Saya lagi kalau tak tutup, satu masjid dengar. Dah, tutup mic. Takbir lagi sekali, Allahu Akbar. Dah. Walhal angkat tangan ni sunat juga. Fahaman ibarat. Baik, satu. Tetapi kembali kepada masalah as-salah, kalau memberi salam, ini bedanya. Wajib dibaca dengan dua sin. Assalamualaikum. Siapa yang wajib? Bagi mereka yang Tuhan beri kekuatan. Kita syarah pula. Yang tak beri kekuatan, wajib tak? Sudah. Faham ke tak? 30 tahun dah dia semayang, dia baca lagu mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Tok, Pak Ngah, tak boleh baca Assalamualaikum, kena baca Assalamualaikum. Dia hangguk, ya ustaz, ya ustaz. Waktu mengaji datang, tapi isyak sekali lagi, dia boleh buat tak begitu? Jawab, dah. Ni nak bagi faham, wajib mengaji. Kan kita kata dah dahulu, takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam, 5 perkara yang wajib dibaca dalam semayang dengan betul. Bila mana wajib dibaca dalam semayang dengan betul, tak dapat tidak, wajib belajar, wajib mengaji, wajib berguru. Dah belajar, dah mengaji, dah berguru, tak wajib baca dengan betul. Betul tak? Betul dah? Kenapa tak wajib? Kembali kepada diri masing-masing. Kalau ada rahmat, dia boleh berubah. Tak ada rahmat, duk lagu tu juga dulu, kini, selamanya. Faham mana ibarat? Barulah kita boleh baik sangka dengan orang lain. Baru mudah kita mengatur orang lain. Kerana ilmu ni pelbagai. Peringkat kepahaman itu dan perubahan kembali kepada Allah. Selesai. Habis dah? Jadi, bila dia baca Assalamualaikum warahmatullahi, dia berasa, tak betul bacaan aku ni. Bukan dia cakap. Kalau dia cakap batal semayang dah. Contoh dah. Dia berasa pada hati, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berasa bacaannya tak betul. Dia wajib ulang balik. Hal keadaan semayang tak batal lagi. Melainkan dah salam yang kedua. Dah beri salam yang kedua, Assalamualaikum. Sudah. Berasa tak betul yang pertama tadi. Boleh ghostan balik tak? Ya? Boleh ghostan balik tak? Tak boleh ghostan balik. Faham mana ibarat? Dah? Sebab tu kawal telinga, jaga perasaan. Dah? Bermakna konsentrate atas semayang itu. Mudah-mudahan kita boleh merasakan baca itu semayang salah ataupun betul. Habis kembali. Assalamu alaina, yang pertama sekali wajib dibaca dengan dua sin. Dah? As-salah, satu. Yang kedua, mu'alaina, jangan ditambah hamzah pada ain yang kita akan syarah pada salam nanti. Dah? Mu'alaina, dua. Yang ketiga, wa ala ibadillahi salihin, yang ni kebanyakan betul bacaan mereka itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baca. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah? Ashhadu, walaupun satu perkataan, separatekan bunyinya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada? Dok ramai yang baca asyhadu. Tak apa dah, kita mengaji. Hukum yang pertama, lafaz itu wajib, angkat ni sunat. Faham daripada awal supaya tak berbalah. Jangan dok bergaduh dengan puak Wahabi ni. Dok marah kadang-kadang orang menggerakkan jari tahrikul asabi'.
Kita jawab pada hari ini, mengangkat ini hukumnya sunat jua. Yang wajibnya lah lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tak angkat tak batal semayang. Usah kata tak angkat, sengaja tak nak angkat pun tak batal. Kalau waktu kecil kudung contoh, main basikal, tengah-tengah betulkan rantai, kakak teguk tabut tu, terkayuh basikal, puk terpotong. Kudung sampai hari ni. Maka nak semayang nak angkat jari apa? Haji. Nak angkat jari lain, asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh dah. Nak angkat kiri pula tukar, asyhadu an la, dah. Ulama kata tiada diganti dengan jari yang lain. Kerana apa? Angkat ini sunat jua, melainkanlah lafaz wajib. Baik. Jadi kaedah mudah, dengar perkataan ini, simpanlah hati. Bila mana sunat, nescaya terdapat banyak khilafiah. Sama juga dengan takbir dengan salam. Bila mana angkat ni sunat, nescaya banyak khilafiah. Apa khilafiah? Perbezaan pendapat. Kesimpulan, yang nak letak di sini silakan, 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 nak pegang telur silakan, buat dah, asalkan sembahyang. Yang kedua, bila mana benda ni sunat, jangan dakwa-dakwi. Yang ni yang kita nak ajar pada hari ni. Jangan dakwa, yang buat begini, akulah yang ikut sunnah Nabi. Tu tak betul tu. Yang buat begini, akulah yang ikut sunnah Nabi. Yang tu tak betul tu. Allahu Akbar. Sedangkan sunnah ni luas. Apa sunnah? Walau Nabi tak buat, kalau sahabat buat sunnah tak? Sahabat mengaji dengan Nabi belaka. Contoh masalah mengambil wuduk ketika tidur. Nabi mengajar man nama falyatawadda, siapa tertidur nak semayang ambil wuduk balik. Satu hari Nabi SAW dalam peperangan yang begitu hebat. Kemudian lepas daripada fardu maghrib, Nabi bagi tazkirah. Ada beberapa sahabat yang letih kerana hari itu Nabi bagi tazkirah terlampau panjang. Maka ada beberapa sahabat yang tertidur. Maka nak beri faham, ustaz-ustaz yang datang hari ni, walaupun alim lagu mana pun, kalau nampak jemaah tidur tak usah marah. Dah, hak mengaji depan Nabi pun tertidur ada. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, hak mengajar tu Nabi SAW. Baik. Nabi tak hiraukan sahabat-sahabat yang tertidur ni tuan-tuan. Kerana apa? Allah Ta'ala memelihara mereka macam tok kenali. Dah, tiap-tiap kali mengaji dia tertidur. Dia duduk betul-betul di anjung, di bucu surau. Tiap-tiap kali mengaji tertidur. Tetapi bila mana habis khatam kitab, ditanya soalan, dia yang jawab dulu. Itulah tok kenali wali Allah. Kita ni yang tak dikenali, dah. Tiap-tiap kali mengaji tertidur. Agak-agak kalau ustaz tanya boleh jawab tak? Allah, kalau tuan-tuan boleh jawab, jangan angkat tangan, lutut lagi kan ku cium. Allahumma salli ala Muhammad. Faham ni ibarat? Dah. Habis. Kembali kepada masalah tadi. Jadi ulangan, jangan timbul dakwa-dakwi. Dah, yang ni tak nak. Yang nak buat disilakan. Jangan dakwa, akulah yang ikut sunnah. Walhal kita sendiri tak pernah melihat Nabi SAW. Habis tu ustaz, hadis yang kata sallu kama ra'aitumuni usalli, semayalah kamu sebagaimana kamu tengok. Jangan pandai baca sahaja tapi tak pandai syarah. Nabi suruh tengok ke Nabi suruh tahu? Jawab. Hadis kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayalah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Daripada hadis tadi, Nabi suruh tengok ke Nabi suruh tahu? Nabi suruh tengok. Sebab itu dalam prinsip semayang, mata lebih kuat daripada hadis. Dengar baik dah. Mata lebih kuat daripada hadis. Mana ustaz kata mata lebih kuat daripada hadis? Hari ni kalau berpandu ke hadis, kita bergaduh, kita berbalah. Lama dah kita buat tazkirah, kita buat muzakarah dengan puak Syiah, dengan puak Wahabi, dengan puak Mu'tazilah, tuan-tuan dah. Semua ada hujah masing-masing. Menceritakan tahiyat, yang kita ada dalil kita, yang puak-puak Wahabi ada dalil dia, bukan sedikit hadis. Cerita masalah Tuhan di atas aras contoh, kita ada hujah kita, dia ada hujah dia. Walhal benda tu sama, cuma kepahaman berbeza. Habis tu nak buat lagu mana? Sebab tu kalau tuan-tuan fikir balik, betul Nabi kata, kamayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Nak beri faham, Nabi terlebih mengetahui akhir zaman ni tuan-tuan, wujud pelbagai perdebatan. Dah, pertempuran yang tak habis-habis. Maka hujah yang paling kuat mata. Maka dijawab orang, kita pernah melihat Nabi semayang tak? Tak. Yang lihat Nabi semayang siapa?
Sahabat. Jadi bila sahabat melihat Nabi semayang, mereka buat apa yang Nabi ikut. Sebab tu sahabat juga dikira sebagai sunnah. Siapa yang melihat sahabat? Tabi'. Siapa melihat tabi'? Tabi'in. Siapa melihat tabi'in? Tabi'in. Siapa melihat tabi'in? Ulama. Jawapannya mudah. Kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana sifat solahnya Nabi SAW, gunakan mata sebagai hujah. Hari ni rumah kita ada Astro, buka 106 Oasis. Kita tak sempat pergi China, Oasis sampai. Kita tak sempat pergi India, Astro sampai. Maka dia buat liputan. Di sini masyarakat Islam di sini begini. Kadang-kadang tengah semayang, mata tengok. Bermakna-mana mungkin pendakwaan mereka begini, sedangkan di serata dunia semayangnya lah lain. Sebagai contoh pendakwaan yang kata Nabi letak di sini. Hamba alhamdulillah pergi Mekah, sempat sekali tuan-tuan Allah Ta'ala izinkan semayang di saf yang pertama. Memang kita tunggu waktu detik tu Tunggu semayang betul-betul lingkungan. Imam tu di hadapan, hamba duduk di sini. Tengah semayang kita tengok imam. Aku kata imam di Mekah pun letak di sini. Imam di Mekah pun tangan letak di sini. Saja tengok pula ketika tahiyat duk buat lagu ni ke? Tak. Imam di Mekah pun asyhadu alla ilaha illallah, duk angkat begitu, letak balik. Jadi mana mungkin pendakwaan yang kata puak-puak ni begini, tahiyat begini, sedangkan mata kita menyalahi daripada apa yang mereka lah lakukan. Pahaman ibarat. Sebab tu kalau bertelingkahan masalah semayang, gunakan mata sebagai hujah. Kita buat kuliah sebulan 40 orang ustaz contoh. Masuk maghrib dengan subuh. 40 orang yang datang. Cuba cari masa, aku nak duduk di situ lah. Mudah-mudahan dapat tengok ustaz. Dalam 40 orang ustaz yang mengajar kita zahir batin siang malam, berapa ramai yang buat lagu ni? Adalah seorang dua. Yang lagi 38 tak buat.